أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعباده يغفر ويرحم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والأدواء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة كافة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إنك نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنزل علينا دواء وشفاء ورحمة على أوجاعنا وأمراضنا وأسقامنا فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga hari Jumaat penghulu segala hari ini kita diberikan keberkatan dan dikurniakan kemakmuran dan juga kesejahteraan untuk semua keluarga Malaysia dalam kita menepani cabaran di pasca pandemik COVID-19 ini. Alhamdulillah cuaca pada hari ini cukup indah disinari cahaya matahari yang pastinya akan memberi sinar untuk kita semua keluarga Malaysia. Sekali-sekali kalau kita berjalan di luar sana mungkin matahari itu akan menampak muka untuk memberikan kita sedikit rasa segar di luar sana untuk menghadapi hujung-hujung minggu yang bakal menjelang tiba ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang memilih kami. Selamat pagi Malaysia hari ini di TV1 di Salam Berita RTM, di MyClick ataupun di RTM Mobile. Saya Dam Nawar akan bersama dengan anda sehingga jam 11 pagi hari ini. Pastinya banyak perkongsian menarik yang kami akan kongsikan bersama dengan anda. Pastinya hari ini kita akan memberi fokus dengan berbagai topik-topik perbincangan, tapi terlebih dahulu kita kongsikan kepada anda berkenaan isu semasa dalam negara, khususnya perhatian kita semalam tertumpu kepada acara 100 Hari Keluarga Malaysia yang mencatatkan sejarah buat negara kita dan juga buat seluruh keluarga Malaysia. Komitmen dan kesungguhan tinggi yang ditunjukkan semua anggota jemaah menteri dalam menjayakan acara 100 Hari Keluarga Malaysia mencatat sejarah buat negara kita kerana buat julung kalinya ianya membabitkan penglibatan kesemua kementerian dan jabatan kerajaan dalam satu masa. Selain daripada itu juga, kalau kita boleh berikan sedikit tumpuan bagaimana sebenarnya sepanjang 100 hari ini, kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana prestasi keseluruhan kabinet sudah pun mencapai 90%. Itu antara yang diumumkan semalam. Katanya setengah prestasi tidak boleh dinilai daripada kaji selidik semata-mata. Jadi pencapaian berkenaan bukan alasan sebenarnya untuk para menteri dan juga pihak kementerian mendabik dada, tetapi ini sebenarnya sebagai satu penyuntik kesungguhan untuk kesemua mereka yang terlibat di bawah pentadbiran kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terus bekerja bersama dengan rakyat. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, pelbagai inisiatif dan juga program yang telah dilaksanakan merentasi kementerian secara berterusan untuk membantu keluarga Malaysia yang terjejas, yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dan kalau boleh kita imbau kembali pada semalam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turut menyampaikan Yayasan Keluarga Malaysia kepada 8 buah keluarga yang terkesan, dan ianya sudah pasti yang menunjukkan aspirasi kita semua sebagai keluarga Malaysia untuk kita terus saling bantu-membantu, khususnya anak-anak kecil yang kehilangan ibu bapa tersayang akibat pandemik COVID-19 ini. Ya, untuk kita memahami dan juga mendekati dengan lebih lanjut apakah antara perkara yang telah pun dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan juga semua kementerian yang berada di bawah kerajaan, anda boleh terus saja ke Kuala Lumpur Convention Centre KLCC bermula semalam hingga hari Ahad ini 19
pagi hingga 10 malam untuk sama-sama menghayati konsep dan juga makna sebenar aspirasi keluarga Malaysia. Jadi kepada anda yang berkelapangan, yang berada berdekatan dengan Kuala Lumpur, anda boleh datang berkunjung ke Pusat Konvensyen Kuala Lumpur bermula semalam 9 Disember sehingga 12 Disember. Bermula jam 9 pagi sehingga 10 malam. Pelbagai perancangan dan juga aktiviti program yang melibatkan 26 kementerian dan juga 5 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang disediakan kepada anda. Antaranya ialah Jom Masuk IPT, Karnival Kerjaya Keluarga Malaysia, dan juga ada juga yang paling kita lihat paling mendapat sambutan semalam adalah pembayaran saman untuk JPJ dan juga PDRM. Oh, itu memang yang paling mendapat sambutan lah ya. Tapi perlu diingatkan, anda tidak perlu bersesak-sesak kerana anda juga boleh membuat pembayaran tersebut dalam talian ataupun anda boleh gerak ke IPD yang berdekatan untuk membuat pembayaran tersebut. Okey, saya daripada itu juga antara mendapat perhatian sekarang ini bukan berkenaan dengan pembayaran saman yang mendapat diskaun sehingga 80% tersebut, tapi berkenaan dengan harga barangan yang semakin meningkat. Jadi melihat dengan daripada situasi ini, pihak kerajaan mengambil satu inisiatif dan pasti kita ingin berkongsi pada anda berkenaan barangan-barangan asas yang dikawal di bawah KPDN HEP, di mana ini penting seperti gula, beras dan sebagainya untuk anda mengetahui bagaimana harga-harga tersebut sekiranya anda menjumpai melebihi daripada harga kawalan yang dikeluarkan oleh pihak KPDN HEP, anda boleh sama-sama membuat orang kata report dan sebagainya kepada pihak KPDN HEP untuk memastikan agar tindakan yang selanjutnya boleh diambil terhadap para peniaga yang tidak bertanggungjawab ini. Dan sudah pasti kerajaan akan terus prihatin dan juga terus komited untuk membantu rakyat dalam isu kenaikan harga barang ini, dan juga kita lihat dalam inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan telah memperkenalkan jualan keluarga Malaysia yang dilaksanakan di 222 parlimen yang menempatkan di kawasan B40 dan juga M40 yang berkepadatan tinggi, dan sudah pastinya dengan inspirasi ini dan juga inisiatif ini akan dapat membantu golongan yang memerlukan, khususnya golongan B40 berkenaan isu kenaikan harga barang yang sudah pastinya dalam kawalan pihak kerajaan pada kali ini. Mungkin kita boleh berikan sedikit perhatian kepada Harimau Melaya, di mana ini secara ringkas saja sebab saya rasa ini adalah satu perkembangan yang baik sebenarnya, dan ini merupakan detik-detik yang sangat membahagiakan terutamanya buat Safari Rashid kerana berjaya mendapatkan hat-trick beliau sewaktu perlawanan bersama dengan Laos. Walau bagaimanapun difahamkan skuad Harimau Melaya ada 4 orang pemain yang disahkan positif. Kita doakan yang terbaik kerana selepas ini perlawanan kita menentang dengan Vietnam pada hari Ahad ini. Vietnam ni kalau kita dapat saksikan memang antara kata negara yang menjadi seteru utama Malaysia lah, kerana sebelum ini mereka menjulang Piala AFF Suzuki. Jadi kita mengharapkan yang terbaik dan mendoakan agar Harimau Melaya berjaya sekurang-kurangnya membawa mata yang sangat bermakna bagi peringkat kumpulan. InsyaAllah. Sudah pasti inspirasi kita nak lihat Harimau Melaya kita ini berjaya mencipta kegemilangan dan juga membawa kemenangan untuk negara kita. Dan kepada rakyat Malaysia, keluarga Malaysia semua, ayuh kita berikan sokongan kepada pasukan Harimau Melaya kita. Okey, sedikit kita kongsikan berkenaan berita yang agak mendukacitakan pada pagi ini untuk kesemua peminat Jimmy Screen. Duka cita dimaklumkan bahawa beliau sudah pun menghembuskan nafas terakhir pada jam 2.30 pagi tadi di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang. Allahyarham Jimmy atau nama sebenarnya Hajmi Ibrahim meninggal dunia pada usia 50 tahun akibat penyakit buah pinggang berlubang. Menurut anak Allahyarham Siti Hadirah, beberapa hari sebelum ini ayahnya kurang sihat dan hilang selera makan. Jadi sama-samalah kita menserkahkan Al-Fatihah dan sama-sama kita mendoakan semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Okey, baik, seterusnya kita nak break seketika. Kembali selepas ini ada banyak lagi pengisian menarik yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana.